Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini kita akan membincangkan case kontroversi membabitkan aktivis Iswardi Morni yang telah dijatuhkan hukuman denda Rp5.000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur kerana memuat naik kenyataan berbaur hasutan di Facebook miliknya. Artikel ini bukan sahaja merangkumi fakta kes tetapi juga menyentuh isu lebih besar mengenai kebebasan bersuara, sensitivity terhadap institusi raja, dan sejauh mana undang-undang seperti Akta Hasutan 1948 relevan dalam konteks semasa. Isu ini membuka ruang perdebatan panas mengenai sempadan antara kebebasan bersuara dan penghinaan dalam negara kita yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Menurut fakta kes, Iswardi Morni, seorang aktivis berusia 48 tahun, didapati bersalah kerana membuat kenyataan yang dianggap menghina yang di Pertuan Agong ke-16. Kenyataan tersebut telah dimuat naik di akaun Facebook miliknya pada 29 Mei 2021. Hakim Datuk M. Edwin Paramjoti dalam penghakimannya menjatuhkan hukuman denda Rp5.000 terhadap Iswardi dan memerintahkan hukuman penjara selama 6 bulan sekiranya beliau gagal membayar denda tersebut. Dalam hujahnya, hakim menyatakan bahwa kenyataan yang dibuat oleh Iswardi bertentangan dengan sumbangan besar yang telah dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong kepada negara, terutamanya semasa tempoh mencabar seperti pandemik COVID-19. Hakim menegaskan bahwa Baginda Al-Sultan Abdullah telah memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan kerajaan dan kebajikan rakyat terpelihara, terutamanya ketika negara berdepan krisis politik dan ekonomi yang tidak menentu. Dalam penghakimannya, hakim turut menekankan bahwa Baginda Al-Sultan Abdullah telah menunjukkan kepimpinan yang tegas dan proaktif sepanjang tempoh mencabar itu. Dengan kerjasama erat bersama Majlis Raja-Raja, Baginda berjaya memelihara kestabilan negara dan memastikan kesejahteraan rakyat walaupun negara berhadapan dengan pelbagai cabaran, termasuklah pandemik, ketidakstabilan politik, dan kemelesetan ekonomi. Hakim turut menambah bahwa kenyataan Iswardi bukan sahaja tidak tepat, tetapi juga tidak menghargai peranan besar yang dimainkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai benteng terakhir yang melindungi kepentingan rakyat dalam situasi ketidaktentuan yang melanda negara. Kes ini telah melalui proses perbicaraan yang panjang. Pendakwaan membuktikan kes prima facie terhadap Iswardi pada 4 Oktober 2024 yang membawa kepada keputusan mahkamah untuk mengarahkan beliau membela diri. Dalam perbicaraan yang bermula pada Januari 2022, 9 saksi pendakwaan dipanggil untuk memberi keterangan, manakala Iswardi menjadi satu-satunya saksi pembelaan. Pada 30 Desember 2023, Mahkamah memutuskan bahwa pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Beliau kemudiannya didakwa di bawah Seksyen 4-1-E Akta Hasutan 1948 yang membawa hukuman denda maksimum Rp5.000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Kes ini telah mencetuskan perdebatan hangat di kalangan masyarakat. Ada pihak yang berpendapat bahwa tindakan Iswardi mencabar maruah institusi raja yang menjadi teras kepada sistem kenegaraan Malaysia. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan, institusi diraja dianggap sebagai simbol perpaduan dan kestabilan negara. Namun,
Ada juga pihak yang merasakan bahwa tindakan mendakwa Iswardi di bawah akta hasutan adalah langkah yang membatasi ruang untuk kritikan yang membina, terutamanya dalam era di mana kebebasan bersuara menjadi isu global. Akta hasutan 1948 sendiri sering menjadi topik kontroversi karena dianggap sebagai undang-undang lapuk yang menyekat kebebasan bersuara. Kritikan terhadap akta ini semakin kuat sejak beberapa tahun kebelakangannya, terutamanya apabila ia digunakan terhadap individu-individu tertentu yang menyuarakan pandangan mereka. Ada yang berpendapat bahwa akta ini perlu dikaji semula ataupun dimansuhkan dan diganti dengan undang-undang yang lebih sesuai dengan era modern yang menuntut lebih keterbukaan dalam perbincangan awam. Namun ada juga yang berpendapat bahwa undang-undang seperti ini masih relevan untuk melindungi institusi penting seperti raja, agama, dan keamanan negara. Selain itu, kes Iswardi ini juga menimbulkan persoalan tentang peranan institusi raja dalam era digital. Dalam dunia yang semakin terbuka dengan platform media sosial, adakah institusi raja di Malaysia cukup dilindungi daripada serangan atau kritikan dalam talian? Atau adakah mereka perlu lebih terbuka terhadap pandangan rakyat termasuklah kritikan demi menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman? Soalan ini membawa kita kepada perdebatan yang lebih besar tentang bagaimana institusi tradisional boleh mengekalkan relevansi mereka dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh teknologi dan keterbukaan informasi. Persoalan kontroversi lain yang turut muncul adalah sejauh mana tindakan undang-undang terhadap Iswardi ini bermotifkan politik. Adakah ia benar-benar dilakukan untuk mempertahankan institusi raja, atau adakah ia sebahagian daripada agenda politik untuk menyekat suara-suara tertentu? Isu ini menjadi lebih hangat apabila kita melihat bagaimana undang-undang tertentu kadang-kala dilihat lebih berat sebelah dalam penggunaannya. Adakah terdapat keadilan sejagat dalam pelaksanaan undang-undang ini, atau adakah ia bergantung kepada siapa yang mengkritik dan siapa yang dikritik? Kes Iswardi murni ini jelas membuka ruang untuk perbincangan yang lebih luas mengenai kebebasan bersuara, peranan institusi raja, dan relevansi undang-undang sedia ada di Malaysia. Ia juga memaksa kita untuk merenung sejauh mana kita sebagai rakyat Malaysia boleh bersuara tanpa takut akan tindakan balas, serta sejauh mana kita menghormati institusi yang menjadi tonggak negara. Sebagai rakyat, kita perlu menilai sama ada sistem yang kita amalkan ini benar-benar adil dan memberi ruang kepada semua pihak untuk menyuarakan pandangan mereka, atau adakah ia semakin ketat dalam menyekat suara-suara kritikal. Apakah pandangan Anda mengenai kes ini? Adakah kenyataan Iswardi boleh dianggap sebagai kebebasan bersuara, atau adakah ia benar-benar melampaui batas dan menghina institusi diraja? Adakah akta hasutan 1948 masih relevan, atau patutkah ia dimansuhkan? Dan yang paling penting, di mana garis yang memisahkan kebebasan bersuara dengan penghinaan? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Kami ingin mendengar pendapat Anda mengenai isu sensitif ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Current Sphere MY untuk mendapatkan analisis isu-isu semasa yang lebih mendalam dan kritikal. Kita akan membincangkan isu-isu panas yang memberi kesan kepada negara dan rakyat. Terima kasih semua kerana menonton.